Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 kelas Fikir Adil dan Fikir Azam. Pada hari ini, cikgu akan menyambung semula sesi pengajaran pada minggu lepas berkaitan dengan hadis. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama dengan cikgu pada hari ini. Bidang yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hadis. Unit yang ke-8, mari mengenal hadis. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini, perbezaan di antara hadis dan Al-Quran. Standard kandungan kita 4.1 mengenal pasti pengenalan hadis. Standard pembelajaran 4.1.4 membezakan antara hadis dan Al-Quran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat menyatakan 8 perbezaan di antara hadis dan Al-Quran secara lisan atau melalui aktiviti latihan secara atas talian. Ini bermaksud kamu semua selepas ini akan dapat membezakan antara hadis dan juga Al-Quran. Cikgu telah mengajarkan kepada kamu pada minggu-minggu sebelum ini, hadis dan Al-Quran merupakan satu perkara yang sangat berbeza. Namun demikian, antara kedua-duanya merupakan sumber rujukan perundangan Islam yang terpenting. Baik, mari kita mulakan sesi pengajaran kita sekarang. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama untuk memudahkan kita belajar pada hari ini. Tadahkan tangan kamu dan baca doa bersama-sama dengan cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imami muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita sekarang. Perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Sekarang, cikgu akan menerangkan kepada kamu perbezaan di antara hadis dan Al-Quran. Terdapat perbezaan yang sangat jelas di antara hadis dan Al-Quran di dalam agama Islam. Sebagai umat Islam, kita haruslah memahami perbezaan ini bagi mengelakkan kekeliruan berkaitan dengan amalan-amalan yang kita praktikkan setiap hari. Ianya juga akan dapat meningkatkan lagi kefahaman kita terhadap salah satu dari rukun iman, iaitu percaya kepada kitab. Kamu semua hafal berkenaan dengan rukun iman? Ada 6 perkara yang terdapat di dalam rukun iman. Dan salah satunya adalah percaya kepada kitab. Antara hadis dan Al-Quran, keduanya adalah saling melengkapi dan menjadi rujukan kepada umat Islam dalam pelbagai perkara dan dalam masalah agama. Seperti yang telah cikgu jelaskan, Al-Quran merupakan sumber perundangan dalam setiap masalah agama yang pertama.
Apa sahaja masalah, kita rujuk kepada Al-Quran. Sekiranya tiada nas atau tiada fakta di dalam Al-Quran, maka barulah kita merujuk kepada hadis. Berikut adalah 8 perbezaan di antara hadis dan juga Al-Quran. Berikut adalah 8 perbezaan di antara hadis dengan Al-Quran. Kamu boleh membaca nota ini selepas ini. Cikgu akan menyediakan nota ini sebelum kamu menjawab latihan secara atas talian. Baca nota ini dan kamu boleh jadikan rujukan sebelum kamu membuat latihan. Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan perbezaan antara hadis dengan Al-Quran dalam slide yang seterusnya. Perbezaan antara hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis merupakan sumber perundangan Islam yang kedua, manakala Al-Quran merupakan sumber perundangan Islam yang utama. Sekiranya kita menghadapi masalah ataupun kerumitan dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum agama, maka kita haruslah merujuk kepada Al-Quran. Sekiranya kita tidak menemui penyelesaiannya di dalam Al-Quran, maka kita boleh mencari penyelesaiannya berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, setiap apa-apa masalah, kita haruslah yang pertamanya merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian barulah kita merujuk kepada hadis. Perbezaan antara hadis dan Al-Quran yang kedua. Hadis merupakan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud hadis itu merupakan lafaz ataupun perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah. Namun demikian, makna bagi setiap perkataan atau lafaz yang keluar daripada mulut Rasulullah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberi ilham kepada Rasulullah bagi memberikan sebarang lafaz atau perkataan yang terpacul daripada mulutnya. Yang kedua, Al-Quran. Lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bermaksud Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan setiap perkataan atau ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu merupakan lafaz dan makna yang terus daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Perbezaan antara hadis dan Al-Quran yang ketiga. Hadis ia dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lafaznya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendengar perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, maka kita harus tahu bahawa itu merupakan ayat-ayat yang dinisbahkan melalui Rasulullah melalui hadisnya sendiri. Manakala untuk Al-Quran pula, ia dinisbahkan melalui Allah Subhanahu wa taala melalui lafaznya qala Allah Ta'ala. Bermaksud, sekiranya kita mendengar perkataan qala Allah Ta'ala, itu bermaksud ia diambil daripada Al-Quran. Yang keempat, perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Hadis, ayat-ayat di dalamnya tidak boleh dijadikan ayat bacaan di dalam solat. Ini bermaksud apabila kamu solat, kamu tidak boleh menjadikan ayat yang terdapat di dalam hadis untuk dijadikan ayat bacaan di dalam solat. Manakala untuk Al-Quran, ayat-ayat di dalamnya boleh dijadikan ayat bacaan di dalam solat. Sebagai contohnya, surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran boleh dijadikan
ayat bacaan di dalam solat seperti surah An-Nas, surah Al-Baqarah, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Dan surah yang terpenting dan penting seperti surah Al-Fatihah. Perbezaan antara hadis dan Al-Quran yang kelima. Hadis, ia boleh disentuh dalam keadaan berhadas. Maksudnya, kamu tidak perlu mengambil wuduk untuk menyentuh hadis. Atau sekiranya kamu dalam keadaan berhadas, seperti kamu dalam keadaan datang haid, ataupun kamu belum mandi wajib, kamu boleh menyentuh hadis. Manakala Al-Quran, ia hanya boleh disentuh apabila kamu suci daripada hadas. Maksudnya, apabila kamu datang haid, kamu belum mandi wajib, selepas keluar mani, kamu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan kamu haruslah, wajiblah untuk mengambil wuduk sebelum kamu menyentuh Al-Quran. Kerana ia merupakan kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mulia. Perbezaan antara hadis dan Al-Quran yang keenam. Hadis, ianya diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi, ilham atau ijtihad. Manakala Al-Quran ia diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kamu telah mengetahui bahawa Al-Quran ini ia tidak diturunkan sekaligus. Sebaliknya ia diturunkan secara berperingkat melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Tugasan malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan antara hadis dengan Al-Quran yang ketujuh. Tidak terjamin terpelihara daripada dikubah. Hadis, ia mudah untuk diubah suai oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Kerana itulah, kalau kita belajar berkenaan dengan hadis, terdapat berbagai-bagai jenis hadis yang diperincikan seperti hadis daif, hadis sahih dan berbagai-bagai lagi. Ada juga hadis yang dicipta oleh individu-individu tertentu dan tidak diketahui kebenarannya. Manakala Al-Quran, ia dijamin terpelihara daripada diubah. Ianya telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Al-Quran sehingga hari kiamat tidak akan diubah suai. Apa yang kita baca, apa yang Nabi baca pada suatu masa ketika dahulu, maka seperti itulah yang kita baca sehingga hari kiamat nanti. Sekarang kita lihat perbezaan yang terakhir di antara hadis dan Al-Quran. Hadis mendapat pahala bagi setiap hadis yang dipelajari dan diamalkan. Kamu akan mendapat pahala bagi setiap hadis yang dipelajari dan kamu amalkan. Sebagai contoh, apa saja perbuatan yang kita lakukan yang bersangkutan dengan sunnah Nabi, maka kamu akan mendapat satu ganjaran pahala melalui perbuatan tersebut. Bagi Al-Quran pula, kamu akan mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Sebagai contoh, sekiranya kita membaca Alif Lam Mim, bagi setiap huruf iaitu Alif, Lam dan juga Mim itu mendapat satu pahala. Jadi kamu mendapat 3 pahala bagi setiap huruf yang kamu baca. Kesimpulannya, dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, walaupun terdapat perbezaan di antara hadis dengan Al-Quran, namun keduanya adalah sumber terpenting dalam perundangan Islam. Ingatkan semula bahawa Al-Quran merupakan sumber perundangan Islam yang utama, manakala hadis merupakan sumber perundangan Islam yang kedua. Tidaklah rugi kita beramal dengan hadis kerana ia adalah cerminan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan insan mulia yang terhindar daripada dosa.
apa yang dilakukan atau yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita beramal dengan setiap perlakuan ataupun tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan kita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca dan memahami isi Al-Quran dan mengamalkan hadis atau sunnah Rasulullah adalah amalan yang baik dan mampu menghindarkan kita dari melakukan dosa dan maksiat. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis biasanya merujuk kepada perkara-perkara kebaikan. Apabila kita mengamalkan perkara-perkara kebaikan tersebut, maka ia mampu menghindarkan diri kita dari melakukan dosa dan juga maksiat. Yang keempatnya, perbezaan di antara hadis dan Al-Quran dapat membantu kita untuk lebih memahami kepentingan ibadat yang wajib dan ibadat yang sunat. Terdapat berbagai-bagai jenis ibadat sunat yang kita lakukan pada setiap hari. Sebagaimana solat wajib 5 waktu sehari semalam adalah wajib untuk kita amalkan atau kita lakukan. Seperti solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Manakala ibadat solat sunat adalah seperti solat sunat duha, solat sunat tarawih dan sebagainya. Kita harus membezakan di antara kedua-dua jenis solat ini. Segala masalah atau urusan dunia dan akhirat terkandung jawapannya di dalam Al-Quran yang suci dari pengubahsuaian manusia. Telah cikgu jelaskan kepada kamu tadi bahawa Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhindar daripada pengubahsuaian ataupun kerosakan yang dilakukan oleh manusia sehingga ke hari kiamat nanti. Apa yang Rasulullah baca dan ajarkan kepada kita pada suatu ketika dahulu, maka itulah yang kita baca dan kita pelajari pada hari ini melalui Al-Quran. Ianya tidak akan diubah suai sehingga hari kiamat. Dan yang terakhirnya, tanyalah kepada orang yang berilmu sekiranya kamu mengalami masalah dalam memahami jenis-jenis hadis bagi mengelakkan kita membuat tafsiran yang kurang tepat berkaitan dengan sesuatu hukum agama. Sekiranya kita tidak mengetahui tentang sesuatu hukum agama, maka sebaliknya kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, terutama berkaitan dengan hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis, bagi mengelakkan kita membuat tafsiran yang salah terhadap sesuatu hukum agama. Baik, kita telah sampai ke akhir pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap cikgu dapat berjumpa lagi dengan kamu pada sesi pengajaran yang akan datang. Jawab latihan secara atas talian yang telah cikgu sediakan dengan cara kamu klik pautan yang cikgu sediakan di dalam grup WhatsApp kelas untuk menjawab soalan secara atas talian. Jika kamu menghadapi sebarang kesulitan atau masalah, boleh terus berhubung dengan cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Nombor cikgu ada di dalam grup WhatsApp kelas kamu. Akhirnya, cikgu doakan kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga dan terhindar daripada ancaman virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.